nak kuatkan UMNO. Tapi tuan-tuan, orang yang dengki, jaki dengan UMNO, yang tak suka tengok UMNO kuat. Sebab kalau UMNO kuat, peluang mereka nak masuk balik UMNO dengan melakukan undi tak percaya ke atas Presiden dan Timbalan tak akan berjaya. Hari ini memang mereka tak akan berjaya, tuan-tuan. Because we have a very strong team. Orang yang mengambil alih pucuk kepimpinan UMNO ni solid. Kita mesyuarat boleh bergurau senda, boleh berlawak jenaka dalam keadaan harmoni, baik. Suasana yang cukup kondusif. Saya 2 penggal jadi MT, bagi saya ini pasukan yang saya nampak peluang untuk berlakunya pecah belah, peluang untuk berlakunya sabotaj dalaman sangat sukar. Dan inilah sebenarnya yang musuh-musuh kita di dalam Perikatan Nasional takut, tuan-tuan. Itu sebab budak-budak suruhan dia, termasuklah Khairi Jamaluddin ni, tuan-tuan, yang sentiasa menggunakan platform dia dekat podcast ke, dekat apa ni, dekat mana-mana lah stesen radio, buatlah, melalaklah macam mana sekalipun, saya yakin, tuan-tuan, mereka tidak akan berjaya untuk menggugat kekuatan UMNO ini, saudara. Jadi, tuan-tuan, kalau dia puji Datuk Najib, ini bukan pujian yang ikhlas. Ini hanya untuk memecah belahkan hubungan antara orang Datuk Seri Najib dengan orang Datuk Seri Zahid. Yang mereka tak sedar, orang Datuk Seri Najib adalah orang yang sama yang menyokong Datuk Seri Zahid. Panglima-panglima Datuk Seri Zahid adalah juga panglima-panglima Datuk Seri Najib. Kita berada di dalam satu pasukan menentang musuh yang satu. Yang hari ini kita boleh sebakulkan Perikatan Nasional, begitu juga dengan GTA, begitu juga dengan PAS. Mereka semua, tuan-tuan, berada di dalam satu pasukan yang memusuhi kita. Dan hari ini mereka tahu bahawa usaha mereka nak meruntuhkan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sudah tidak ada langsung cahaya di hujung terowong. Terowong yang nampak ada cahaya ialah laluan ke Sungai Buloh atau ke Penjara Kajang. Inilah yang bakal dihadapi oleh kluster mahkamah, grup Jana Wibawa 1. Jangan lupa, ada seorang lagi bekas Perdana Menteri yang akan menyusul kemudian dalam grup Jana Wibawa 2. Tunggu. Tunggu. Belum selesai lagi drama ni, tuan-tuan. Belum selesai lagi. Bagilah Jabatan Peguam Negara buat kerja. Belum selesai lagi. Siasatan tu dah hampir selesai. Itu sebab setengah-setengah orang macam ayam berak kapur, tuan-tuan. Bila mereka gagal untuk merampas pucuk pimpinan UMNO, mereka gagal untuk merampas kerusi Barisan Nasional, pengurusi Barisan Nasional, maknanya nak tukar orang dia menjadi pengurusi Barisan Nasional sangat malap. Mereka boleh menggunakan komponen BN yang lain. Tetapi saya rasa komponen BN yang lain juga akan berfikir panjang selepas UMNO menjadi kuat. Kalau masih lagi nak ikut Syamuddin, silakan, tak ada masalah. Tapi kena beringat. Kena beringat. Okey? Bahawa Ketua Hakim Negara lantikan Mahathir masih lagi menjadi Ketua Hakim Negara. Saya tahu ada 5 orang hakim baru yang mengadili kes semakan kehakiman pada 31 hari bulan Mac ini. Tetapi, tuan-tuan, hanya dengan kekuasaan Allah Ta'ala, tuan-tuan, yang boleh memberikan satu keberanian luar biasa kepada 5 orang hakim ini yang masih answerable to Ketua Hakim Negara.
untuk membuat satu keputusan, membuat satu keputusan yang bertentangan dengan keputusan yang dibuat oleh Ketua Hakim Negara yang mengetuai 5 orang panel yang menjatuhkan hukuman bersalah di Mahkamah Persekutuan oleh Datuk Seri Najib, ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi kalau tanya dengan saya cakap terus terang, secara peribadi saya bukan nak mendahului mahkamah. Apa juga keputusan kita tak tahu, kan? Tetapi dari segi logik akal, tuan-tuan, saya secara peribadi saya tak nampak bahawa Datuk Seri Najib berpeluang mendapat keadilan pada 31 hari bulan ini. Ini secara peribadi, tuan-tuan, kita sedihlah melihat apa yang jadi pada Datuk Seri Najib. Sebagai seorang rakyat Malaysia, Datuk Najib ni pun rakyat Malaysia, tuan-tuan. Kita jangan lupa, dia juga adalah seorang rakyat Malaysia. Dia sepatutnya berpeluang mendapat keadilan. Bukan kerana dia adalah Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri. Tidak. Tetapi sebagai seorang rakyat Malaysia, dia juga berhak mendapat keadilan, tuan-tuan. Jadi itu ulasan saya pada malam ini. Dalam mukadimah saya, lepas ini kita boleh bicarakan soal isu-isu semasa yang lain, kan? Siapa yang nak bertanya soalan, ada nombor soalan tu ada. Tuan-tuan boleh majukan soalan anda di talian 0113954044. Untuk makluman saudara, baru-baru ini Datuk Seri Najib dimasukkan ke hospital, dan bilik X-ray didapati di jantungnya, di paru-paru dia ada black spot yang menunjukkan bahawa ada jangkitan kuman, dan beliau diberikan antibiotik. Antibiotik ni saudara biasanya jumlah waktu kita kena ambil lah 5 ataupun 7 hari, tapi malangnya saudara baru 4 hari dia duduk di hospital. Pihak hospital kata clear, walaupun antibiotik tu belum habis makan, dan dia telah dihantar kembali ke penjara Kajang. Saya sedih lah, saya sedih dengan apa yang berlaku pada Datuk Najib ni. Sebab kita pun tahu bahawa ada setengah-setengah orang di dalam Kementerian Kesihatan ini memang masih lagi membenci Datuk Seri Najib. Tetapi bagi saya, apa salahnya setidak-tidaknya benarkan beliau duduk di dalam hospital sehingga antibiotik tu tamat, habis diambil oleh Datuk Seri Najib, barulah hantar dia balik ke hospital. Walaupun dah clear ke apa, tak clear ke, kenapa terlalu zalim sangat? Saya nak beritahu dengan orang-orang di HKL, orang-orang di Kementerian Kesihatan, kita kena ingat ini hari kita berkuasa. Besok lusa, bila kita tidak berkuasa, segala peranaian ke atas mana-mana individu akan disiasat, dan akhirnya kalian, kalaupun selamat di dunia ni, kena ingat satulah, kita akhirnya akan kembali dan kita akan diadili di hadapan Allah Ta'ala. Jangan sampai kerana apa yang kamu buat ke atas Datuk Seri Najib ini akhirnya menyebabkan kamu bermasalah ketika meniti titian Siratul Mustaqim. Itu je lah nasihat saya kepada orang-orang yang menzalimi Datuk Seri Najib hari ini. Okey, ada lagi? Kita masih lagi topik berkenaan dengan Datuk Seri Najib tu. Ya. Baru ni dalam satu podcast Khairi Jamaluddin bersama Syahril Hamdan menyatakan bahawa MT yang dilantik baru ini dikuasai oleh bukannya tim Zahid Hamidi tetapi more kepada tim Bosku, dan dia juga menyatakan bahawa Rahul Bosku masih lagi kuat walaupun berada di dalam penjara. Apa pandangan Datuk atau klarifikasi Datuk pasal? Okey, pandangan saya dalam hal ni, kita jangan nampak bahawa ini seolah-olah menunjukkan bahawa Khairi Jamaluddin ini menghargai
bosku. Jangan kita nampak benda ni macam tu. Seolah-olah macam dia hari ni, selama hari ni daripada kita kalah pilihan raya, dia tunding jari terhadap Datuk Seri Najib. Dan dia sentiasa mengatakan Datuk Seri Najib beban dan sebagainya. Tiba-tiba baru-baru ni bila time pemilihan UMNO, dia mengatakan bahawa yang menang ini bukan pasukan Datuk Zahid, yang menang ini pasukan Datuk Najib. Dan dia kata aura Datuk Najib masih kuat lah, apa, jangan underestimate. Tuan-tuan, apa sebenarnya tujuannya? Dia tahu bahawa kalau ikut keterangan yang diberikan oleh peguam-peguam, yang saya rasa orang politik ni semua tak tengok pun apa benda yang didedahkan oleh pihak peguam Datuk Seri Najib, iaitu Tan Sri Shafie Abdullah di dalam mahkamah. Saya rasa dia orang tak baca pun. Kerana kalau dia orang baca, sudah pasti akan ada political intervention untuk memastikan keadilan. Betul lah, tak nak ada campur tangan politik, tetapi kena ingat bahawa campur tangan politik sudah wujud ketika Mahathir mengangkat Richard Malanjut sebagai Ketua Hakim Negara, ketika Mahathir mengangkat Tommy Thomas sebagai Peguam Negara, dan bila dia sambung Tengku Maimun sebagai Ketua Hakim Negara. Tuan-tuan, campur tangan politik itu masih berjalan. Pelantikan Tan Sri Idrus oleh Muhyiddin Yassin juga membuktikan bahawa campur tangan politik itu masih berterusan, belum berakhir. Jadi kalau tidak ada campur tangan politik, meletakkan Ketua Hakim Negara, meletakkan Peguam Negara, orang yang neutral, yang boleh memberikan keadilan kepada sesiapa saja, tak kira latar belakang politik, tidak kira agama, tidak kira kasta seseorang itu ataupun darjat seseorang itu. Macam mana Datuk Seri Najib nak mendapat keadilan, tuan-tuan? Dan Khairi tahu, saudara, bahawa 31 hari bulan ni, kalau misalnya tidak ada campur tangan politik, sudah pasti Datuk Seri Najib akan bebas. Jadi apa yang Khairi buat ini bacaan politik saya. Saya mungkin salah. Bacaan politik saya, Khairi cuba, tuan-tuan, Khairi cuba untuk wujudkan ketakutan. Datuk Najib masih ada aura. Datuk Najib, tuan-tuan, saya orang yang pernah duduk dalam penjara 2 tahun 2 bulan. Orang yang macam Datuk Najib, lahir-lahir dah jadi anak Perdana Menteri, biasa hidup senang. Saya pun biasa hidup susah, tapi saya rasa macam mana susah. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun pernah juga duduk penjara. Dia pun tahu macam mana susah duduk dalam penjara. Kita tahu, tuan-tuan, betapa seksanya orang yang duduk dalam ISA, orang yang duduk dalam lokap penjara ni. Lokap penjara lagi teruk daripada ISA. Kita tahu. Dan sebagai manusia, kita pun tak nak tengok orang lain dizalimi. Macam mana kita melalui benda ni, saudara. Tapi, saudara, jahatnya manusia ni. Dia cuba adu domba, wujudkan rasa takut ke atas manusia bernama Najib Tun Razak ni. Padahal orang ni dah helpless, dah duduk dalam penjara, tak boleh buat apa pun, tak boleh ganggu politik sesiapa. Dia cuba nak adu domba antara Datuk Zahid dengan Datuk Najib. Padahal Datuk Zahid dengan Datuk Najib, tuan-tuan, ialah sahabat karib. Dan kita tengok bila orang-orang Datuk Najib tewas dalam pemilihan yang lepas ini, Datuk Zahid telah mengangkat orang-orang Datuk Najib. Bekas ketusa politik Datuk Najib, dua-dua dilantik menjadi ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Tan Sri Fatmi dan juga Datuk Seri Shafie Abdullah. Nampak tak jahat KJ ni, tuan-tuan? Dia nak pecah-pecahkan kita. Sedangkan Presiden UMNO hari ni, orang macam Tan Sri Syarizat, kalah, dia ambil balik, letak untuk menjadi sebahagian daripada tim baru UMNO. Sebab dia tahu Tan Sri Syarizat juga mempunyai pengaruh yang kuat.
Ramai wanita bersama dengan dia, boleh mengukuhkan parti. Orang macam Rizal Malikan dilantik menjadi pengarah pilihan raya, Jabatan Pilihan Raya, tuan-tuan, yang akan bertanggungjawab terutama dalam 6 pilihan raya negeri. Padahal kita tahu dia tidak bersama dengan bukan daripada tim 3 orang utama yang kita cadangkan untuk menjadi naib presiden, tapi dia diambil. Datuk Seri Mazil Khalid dilantik menjadi Ketua Perhubungan Negeri Kedah, dilibatkan. Kita lihat orang macam Datuk Jalaluddin Alias, kita tahu mempunyai hubungan baik dengan Datuk Seri Syamuddin. Sebelum ni diambil menjadi Ketua Perhubungan Negeri 9. Tengok pengorbanan yang Tok Mat buat, tuan-tuan, demi mengukuhkan UMNO ni. Jawatan ni dibagi kepada Jalaluddin sebagai Ketua Perhubungan yang baru.